Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Alhamdulillah dapat bertemu lagi kita pada hari ini untuk pelajari tajuk adab alam ceria hidup sejahtera. Okey murid-murid, Ustazah nak tanya, apakah tanggungjawab kita terhadap alam sekitar? Sebagai seorang Muslim, apakah tanggungjawab kita terhadap kebersihan air, udara dan sumber alam? Mari sama-sama kita fikirkan ya. Murid-murid, mari kita ketahui definisi alam sekitar. Pengertian alam sekitar terbahagi kepada dua aspek. Pertama, memelihara alam sekitar, iaitu menjaga alam sekitar daripada kerosakan. Aspek kedua ialah memelihara alam sekitar, iaitu merawat alam sekitar agar sentiasa dalam keadaan baik. Seperti mana yang telah difirmankan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Murid-murid, di sini kita nampak dengan jelas bahawa Allah melarang melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi, hukum menjaga, memelihara alam sekitar adalah wajib. Marilah kita sama-sama memelihara alam sekitar ya. Jadi kita lihat adab memelihara alam sekitar. Pertama, memelihara udara. Bagaimana kita hendak memastikan udara dalam keadaan yang baik? Di sini kita boleh melakukan penanaman semula. Bagaimana? Kerana terdapat banyak pokok-pokok yang telah ditebang untuk tujuan pembangunan. Jadi, apa salahnya kita menanam pokok-pokok yang baru? Seterusnya, tidak melakukan pembakaran terbuka. Marilah kita bersama-sama mengurangkan proses pembakaran. Contohnya, menaiki kenderaan kerana ini menghasilkan asap yang berlebihan. Bolehlah kita kempen di kalangan muda-mudi menaiki kenderaan awam bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Selain daripada itu, kita juga mestilah memelihara air. Caranya, kita mestilah berjimat cermat menggunakan air bagi mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Seterusnya, tidak membuang sampah atau sisa ke saliran seperti longkang, air sungai dan air laut. Jika pencemaran ini tetap berlaku, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita boleh bergotong royong. Mengajak ahli keluarga bergotong royong sama-sama membersihkan kawasan rumah, kawasan sungai. Ini boleh melibatkan penduduk setempat juga, membersihkan taman perumahan dan sebagainya. Kita boleh meminta semula sumber alam seperti kertas ya, yang boleh dikitar semula. Selain daripada itu, kita boleh mengurangkan penggunaan sumber alam. Baiklah, sekarang kita cuba fikirkan ya, kepentingan memelihara alam. Apa yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat untuk diri kita sendiri. Murid-murid dapat tak fikirkan kepentingan pada diri sendiri? Okey, pertama kita akan mendapat keberkatan, di mana alam turut mendoakan kita kerana kita melakukan kebaikan kepada alam. Kedua, kehidupan pun sihat.
Ketiga, menyemai rasa syukur. Begitu juga terdapat kesan baik kepentingannya terhadap masyarakat. Ya, dengan memelihara alam sekitar, masyarakat dapat terus merasai nikmat alam. Dapat juga menerapkan sikap tolong-menolong dalam aktiviti bergotong royong. Seterusnya, kita akan dapat hidup dengan selesa bila keadaan sekitar kita dalam keadaan yang baik. Terhindar daripada penyakit. InsyaAllah, dengan adanya penjagaan alam, maka tidak adalah penyakit denggi seperti yang datang daripada takungan-takungan air yang terbiar. Seterusnya, kepentingan terhadap negara. Apa yang dapat pada kebaikan terhadap negara? Ya, antaranya, ia dapat menjaga imej Islam yang mementingkan kebersihan. Negara kita merupakan negara Islam. Jadi, jika rakyatnya menjaga kebersihan dan menjaga strukturnya, maka kita akan mendapat pujian dan menjadi contoh yang terbaik untuk negara sekeliling kita. Maka dengan ini, keindahan alam akan turut terjaga. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh yang terdekat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sentiasa bersyukur. Baginda juga mengajak sahabatnya untuk selalu bersyukur. Syukur ini dapat dilihat dengan cara kita memelihara alam sekitar. Bukan setakat alam sekitar, ya. Nanti Ustazah akan sebutkan ada beberapa ciri-ciri yang dijaga. Seterusnya, kebersihan. Apabila kita menyebut tentang alam sekitar, kita mesti akan mengaitkan dengan kebersihan. Kebersihan alam sekitar menunjukkan di mana penduduk sekitarnya menjaga kebersihan ataupun tidak. Di sini dapat menunjukkan pepatah Melayu ada mengatakan, kebersihan separuh daripada iman. Murid-murid, seterusnya Nabi SAW tidak suka jika ahli perang yang terlibat dalam peperangan Islam merosakkan alam tanpa tujuan. Baginda Muhammad SAW melarang anggota perangnya untuk merosakkan alam, menebang pokok, apatah lagi membunuh orang-orang perempuan dan kanak-kanak. Seterusnya, tidak boleh meruntuhkan bangunan untuk beribadat. Nabi Muhammad juga mengajak para sahabatnya untuk memelihara sumber alam. Rasulullah telah memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Jadi, mari kita semua cuba amalkannya. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.